Negeri Selangor Darul Ehsan terletak di bahagian tengah pantai barat semenanjung Malaysia dan bersempadan dengan Perak di sebelah utara, Pahang di sebelah timur dan Negeri Sembilan di sebelah selatan. Terletak di bahagian barat Banjaran Titiwangsa, Selangor dibahagikan kepada 9 daerah yang terdiri dari Sabak Bernam, Hulu Selangor, Kuala Selangor, Gombak, Kelang, Petaling, Hulu Langat, Kuala Langat dan Sepang. Secara umumnya, Selangor diairi oleh 4 lembangan sungai utama iaitu lembangan Sungai Kelang di bahagian selatan serta lembangan Sungai Bernam dan lembangan Sungai Selangor iaitu lembangan terbesar di negeri ini di bahagian utaranya. Sungai-sungai utama ini dilihat sebagai faktor utama kepada bermulanya pertempatan awal masyarakat di sekitar kawasan ini. Perkembangan awal Selangor sebagai sebuah kawasan penempatan banyak disumbangkan oleh faktor geografinya dengan memiliki jaringan sungai yang mampu mengairi sehingga ke kawasan pedalaman. Dengan kelebihan ini serta kekayaan flora dan faunanya kemudian menyumbang kepada wujudnya penempatan serta hubungan perdagangan dengan dunia luar. Berdasarkan kajian terutama menerusi penemuan arkeologi perkembangan awal sejarah dan warisan budaya Selangor, boleh dilihat seawal zaman Ho Bin Hien. Ia kemudiannya terus berkembang pada zaman Neolitik, zaman logam dan proto-sejarah. Pada tahap ini, perhubungan ekonomi dan budaya masyarakat tempatannya dengan dunia semakin berkembang. Ini dibuktikan dengan penemuan beberapa artifak seperti kendang gangsa Dongsong di Kampung Sungai Lang, Kuala Langat dan Bukit Kuda, Kelang serta 3 loceng gangsa di Kelang. Sejarah pertempatan di negeri Selangor lebih sinonim dikaitkan dengan penggunaan istilah-istilah geografi seperti kampung, desa, negeri, daerah, mukim, pekan, bandar dan pelabuhan. Terdapat juga penggunaan istilah tradisi seperti tanah seberang dan rantau yang merujuk kepada kawasan yang jauh sama ada di hulu atau di seberang sungai atau hujung negeri. Dari aspek sejarah pentadbiran tradisional negeri Selangor, setiap kawasan penempatan di peringkat kampung, daerah atau pusat adalah milik Sultan Selangor. Setiap tanah yang dikerjakan perlu dibayar cukai kepada pembesar dan raja. Selepas kehadiran British, pembukaan kawasan-kawasan baru sentiasa berlaku, begitu juga sehingga terbentuk dan membangunnya Kuala Lumpur. Zaman pentadbiran British di Selangor merupakan salah satu faktor yang membawa kepada perubahan bentuk lanskap dan penempatan Selangor. Negeri Selangor berasal dari perkataan Tamil seperti Selongore, Selangor, Solangor, Calangor, Salngor atau Salangor. Manakala sejarah purba Selangor dikesan sejak dari zaman batu lagi. Zaman purba yang terkenal ialah zaman gangsa di Lembah Kelang, Sungai Lang dan Kuala Langat. Tarikh pembukaan Selangor tidak dapat dipastikan tetapi telah mula diduduki sebelum kedatangan Inggeris lagi. Beberapa pertempatan Bugis mula didirikan sejak 1681. Selangor pernah berada di bawah pemerintahan Melayu Melaka. Belanda pernah menduduki Selangor sebelum Inggeris memerintah. Pihak Inggeris mula mentadbir Selangor setelah Sultan Selangor, Sultan Abdul Samad tidak percaya menamatkan perang saudara antara Raja Abdullah dan Raja Mahdi yang bermula sejak 1867 di daerah Kelang kerana perebutan perusahaan biji timah. Inggeris mengambil kesempatan atas masalah ini untuk memaksa Sultan menerima seorang penasihat British iaitu J.G. Davidson iaitu residen Selangor pada tahun 1874. Frank Swettenham merupakan pembantu residen Selangor, maka bermulalah era pengaruh penjajah dalam pemerintahan negeri Selangor. Ketika rombongan yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman telah bertolak ke London bagi tujuan perundingan kemerdekaan Tanah Melayu yang seterusnya membawa kepada Perjanjian London pada 8 Februari 1956. Melalui rundingan tersebut, kemerdekaan bagi Tanah Melayu telah ditetapkan pada tanggal 31 Ogos 1957. Kemerdekaan Tanah Melayu diisytiharkan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur pada 31 Ogos 1957 oleh Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah iaitu Perdana Menteri yang pertama. Dari segi politik, negeri Selangor berkeluasan 7,930 km persegi dan mempunyai 22 kawasan parlimen dan 56 kawasan Dewan Undangan Negeri. Dewan Negeri Selangor dan sistem pemerintahan yang ada sekarang mempunyai sejarah yang panjang sebelum merdeka dikenali sebagai Majlis Mesyuarat Negeri. Sejarah bermula pada tahun 1877 apabila Sultan Abdul Samad membentuk Majlis Mesyuarat Negeri yang ditubuhkan berdasarkan kaedah barat dan mengikut panduan residen Inggeris pada masa itu iaitu Bloomfield Douglas.
Kesultanan Selangor bermula awal tahun 1756 apabila ia berada di bawah pemerintahan Raja Lungu yang menjadi Yang di-Pertuan Besar Selangor dan bergelar Sultan Salihuddin Shah. Walaupun berasal dari kalangan orang Bugis, Kesultanan Baginda diiktiraf oleh Sultan Perak pada pertengahan kurun ke-18 yang turut membawa kepada pembebasan negeri Selangor daripada kekuasaan Kerajaan Johor. Pemerintahan Sultan Salihuddin berterusan sehingga tahun 1778 apabila Baginda mangkat lalu digantikan oleh putera Baginda iaitu Raja Ibrahim Marhum Saleh yang kemudian bergelar Sultan Ibrahim Shah. Selangor menempuh pelbagai peristiwa, antaranya serangan tentera Belanda pada 13 Julai 1784 yang berjaya menawan Kuala Selangor. Diikuti perjanjian di antara Kerajaan Baginda dengan Kerajaan Negeri Perak yang akhirnya membawa kepada perselisihan hutang piutang yang diselesaikan melalui campur tangan Robert Fullerton, Kabinet Inggeris di Pulau Pinang. Raja Muda Selangor dilantik menjadi Sultan Selangor dan bergelar Sultan Muhammad Shah selepas kemangkatan Sultan Ibrahim Shah. Pemerintahan Baginda dianggap lemah disebabkan ketidakupayaan Baginda untuk menguasai raja-raja dan para pembesar di daerah-daerah lain di Selangor dan menyebabkan perpecahan daerah di Selangor iaitu Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Langat dan Lukut. Kemangkatan Baginda pada penghujung tahun 1857 menyebabkan timbul perbalahan di kalangan kerabat diraja dan para pembesar Selangor dalam memilih sultan yang baru. Keputusan dicapai 2 tahun kemudian dengan melantik Sultan Abdul Samad Raja Abdullah sebagai Sultan Selangor dan bergelar Sultan Abdul Samad. Pada 1868, Sultan Abdul Samad melantik menantunya Tengku Diauddin Ibni Almarhum Sultan Zainal Rashid iaitu Tengku Kudin selaku wakil Yang Tuan Selangor dan menyerahkan Langat sebagai hak milik menantunya. Selepas 39 tahun pemerintahan, Sultan Abdul Samad akhirnya mangkat ketika berusia 93 tahun. Almarhum digantikan oleh Raja Muda Sulaiman Ibni Almarhum Raja Muda Musa dan bergelar Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Kebijaksanaan Baginda memerintah telah mendorong rakyat mengadakan sambutan keramaian Jubli Emas di Kelang genap 40 tahun pemerintahan Baginda. Namun, tanggal 30 Mac 1938, Baginda mangkat. Pemerintahan Selangor diambil alih oleh anak anda Almarhum Sultan Alauddin Tengku Alam Shah dan diberikan gelaran Sultan Hishamuddin Alam Shah. Kerajaan Baginda tidak kekal lama apabila dipaksa turun tahta pada tahun 1942 oleh tentera Jepun. Jepun merasakan Tengku Musauddin lebih layak menjadi pemerintah dan digelar sebagai Sultan Musa Riyatuddin Riwayat Shah dan Tengku Alam Shah diminta membantu kekandanya dalam pemerintahan. Berikutan pengisytiharan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, Sultan Hishamuddin Alam Shah dilantik sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong Negara Persekutuan Tanah Melayu, manakala jawatan Yang di-Pertuan Agong yang pertama disandang oleh Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad. Selepas kemangkatan Tuanku Abdul Rahman digantikan oleh Sultan Hishamuddin Alam Shah untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong kedua. 5 bulan kemudian Baginda pula mangkat dan pemerintahan Selangor diterajui oleh putera sulung Baginda Raja Abdul Aziz sebagai Sultan Selangor yang bergelar Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Baginda mangkat pada 22 November 2001 dan digantikan dengan anak anda Almarhum Tengku Idris Shah dan dimasyurkan sebagai Sultan Selangor ke-9 yang digelar Sultan Sharafuddin Idris Shah. Istana Alam Shah merupakan istana rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang berperanan sebagai tempat Baginda menjalankan tugas rasmi sebagai Sultan. Di samping itu, di sinilah adat istiadat di Raja Selangor dilangsungkan. Istana ini mula dibina pada tahun 1905 ketika pemerintahan Sultan Selangor ke-5 Almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah, yang pada ketika itu istana bagi Sultan Selangor dikenali sebagai Istana Mahkota Puri. Baginda bersemayam di istana ini selama 35 tahun sehingga kemangkatan Baginda pada tahun 1938. Setelah itu, istana lama ini digantikan dengan Istana Alam Shah yang ada pada hari ini. Di istana ini jugalah Sultan Selangor ke-7 Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dipeterakan. Nobat di Raja Selangor. Perkataan nobat itu sendiri berasal dari negeri Parsi yang menggunakan perkataan nobat bermakna 9 jenis. Ianya merupakan pancaragam diraja yang telah dipakai dari zaman bersamaan di negeri-negeri Melayu untuk istiadat pertabalan raja-raja. Negeri-negeri Melayu yang mempunyai nobat ialah Perak, Kedah, Terengganu dan juga Selangor. Alat-alat nobat terdiri daripada gendang nobat, nafiri, gendang nengkara, serunai dan juga gendang penengkah.
Di antara senarai tersebut, gendang nobat adalah alat yang paling dihormati. Ianya menduduki tempat yang tertinggi dan digunakan untuk kegunaan diraja sahaja. Salah satu lagu-lagu nobat adalah Jong Beralih. Seterusnya, tata cara penggunaan darjah dan bintang kebesaran serta pingat adalah sangat terperinci dan memakan masa selama 5 bulan, iaitu dari mula calon dicadangkan sehingga kepada upacara istiadat penggunaan darjah kebesaran di Balai Rung Seri. Baginda Sultan adalah sumber bagi segala kehormatan dan kebesaran dalam negeri. Baginda sahaja yang boleh menggunakan gelaran dan kebesaran serta mewujudkan darjah, pingat penghormatan dan kebesaran. Sultan Selangor memakai solek balung raja berwarna serba kuning emas ketika menghadiri majlis pertabalan atau hari keputeraan baginda. Gelaran Raja Bendahara Selangor. Gelaran duli yang amat mulia Raja Bendahara Selangor dibentuk khas oleh Raja yang di-Pertua Selangor iaitu Almarhum Paduka Seri Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa kepada Tengku Badar Shah. Namun, gelaran ini telah tidak digunakan lagi setelah kemangkatan baginda Tengku Badar Shah. Seterusnya, kita kepada salah satu adat istiadat diraja dijalankan iaitu istiadat permasyuran gelaran, mengangkat sumpah dan menjunjung duli Raja Muda Selangor. Istiadat dimulakan dengan keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Darul Ehsan, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj dan Duli Yang Maha Mulia Tengku Pemaisuri Selangor Darul Ehsan Tengku Pemaisuri Nur Rashikin Abdul Rahman. Pada ketika ini, lagu Negeri Selangor dimainkan. Pengisytiharaan permasyuran dilakukan oleh Yang Amat Mulia Tengku Laksmana Selangor, Tengku Sulaiman Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang juga Ketua Adat Istiadat Diraja Selangor. Selesai pengisytiharaan permasyuran, Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah masuk ke Balai Rung Seri sambil diiringi Yang Amat Mulia Tengku Indra Setia Selangor, Tengku Ahmad Shah Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Tengku Amir Shah seterusnya memegang tombak diraja lalu melafazkan sumpah memegang jawatan sebagai Raja Muda Selangor. Seterusnya, baginda menandatangani watika lafaz angkat sumpah gelaran yang disaksikan Tengku Sulaiman Shah, Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam dan juga Setiausaha Kerajaan Negeri. Tengku Amir Shah memulakan istiadat menjunjung duli. Dengan penuh tertib, baginda menuju ke singgasana untuk menjunjung duli ayahanda baginda Sultan Sharafuddin Idris Shah. Tengku Amir Shah menerima keris Raja Muda Selangor daripada ayahanda baginda. Tengku Amir Shah kemudian berangkat meninggalkan Balai Rung Seri untuk keluar dari Selangor selama 7 hari seperti amalan yang ditetapkan sebelum kembali semula bagi menyempurnakan istiadat menghadap dan menjunjung duli di istana yang sama. Istiadat diakhiri dengan keberangkatan keluar Sultan dan Tengku Pemaisuri Selangor dari Balai Rung Seri. Sejurus selepas itu, 9 das tembakan meriam kedengaran menandakan 9 daerah di negeri Selangor. Peranan Raja Melayu dalam menstabilkan politik di Selangor. Negeri Selangor merupakan negeri yang diperintah oleh Sultan Selangor dan menggunakan sistem raja berperlembagaan sebagai asas pemerintahan negeri. Sultan Selangor merupakan ketua bagi segala pemerintahan negeri, mengetuai eksekutif negeri dan ketua bagi agama Islam. Kedudukan ini hanya boleh diisi dari keluarga diraja Sultan Selangor sahaja. Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj menaiki tahta sebagai Sultan Selangor ke-9 pada 21 November 2001. Majlis Eksekutif Negeri bersama-sama dengan Sultan adalah cawangan eksekutif kerajaan negeri yang ditubuhkan mengikut Perlembagaan 1959 yang terdiri daripada mantan Menteri Besar Selangor Yang Amat Berhormat Muhammad Azmin Ali pada ketika itu. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor boleh membubarkan Dewan Negeri Selangor. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan membubarkan Dewan Undangan Negeri Dun Selangor pada Isnin bagi memberi peluang kepada pilihan raya umum ke-14 diadakan. Istiadat pembubaran disempurnakan di Balai Dewan Diraja Istana Alam Shah dalam satu istiadat ringkas. Baginda turut berkenan menandatangani proklamasi pembubaran Dun Selangor setebal 12 muka surat. Terdahulu, Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menghadap Sultan Sharafuddin Idris Shah bagi memohon perkenan pembubaran Dun Selangor. Kini,
Menteri Besar Selangor yang ke-16 adalah di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Tuan Amiruddin bin Syahari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syafana binti Mustafa memegang nombor matrik K4192006751. Okey, hari ini saya akan menerangkan beberapa kepentingan bagi kita mendaulatkan institusi-institusi beraja. Okey, seperti yang kita semua sedia maklum, sejarah alam Melayu telah merakamkan betapa besarnya sumbangan raja-raja Melayu dalam perkembangan Islam. Kesan dalam pemerintahan dan pengislaman Raja-Raja Melayu menjadi satu titik tolak kepada pengembaraan Islam di alam Melayu ini. Islam mula berkembang dengan gemilangnya di tanah Melayu dengan menjadikan ia satu cara hidup yang mencorakkan sistem politik dan juga kebudayaan masyarakat pada masa tersebut. Kewibawaan Raja-Raja Melayu berkaitan Islam telah membawa kegemilangan kepada alam Melayu dan menjadikan tanah Melayu sebagai satu pusat perdagangan yang masyhur. Undang-undang Islam ini telah lama digunakan oleh sistem kesultanan lama seperti Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang 99 dan juga banyak lagi. Raja-Raja Melayu menjadi benteng penghalang daripada memudahnya imperialis British melakukan penjajahan mutlak. Ianya berperanan menjadi benteng yang memelihara adat dan undang-undang Islam yang diguna pakai ketika itu dan diubah serta dibuang sepenuhnya oleh penjajahan British. British sekadar berupaya memperkenalkan sistem residen, iaitu satu bentuk penjajahan tetapi tidak langsung masih mengekalkan kedaulatan Raja Melayu. British terpaksa mengadakan rundingan dengan setiap sultan dan akhirnya berjaya melakukan penjajahan serta mencantumkan perjanjian-perjanjian yang diperolehi secara berasingan. Jadi menjelang kemerdekaan, sistem pemerintahan raja mutlak telah dimansuhkan dan diperkenalkan satu sistem berkerajaan dan bernegara yang menggabungkan institusi raja dengan institusi rakyat yang berasaskan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Kedaulatan raja diberikan wajah yang baru dengan dirangkaikan suara rakyat dalam satu ikatan murni. Selain daripada kuasa dan peranan, kedudukan institusi raja dijamin oleh perlembagaan, iaitu walaupun ahli Dewan Parlimen mempunyai kebebasan untuk membuat apa-apa pernyataan berkaitan Raja-Raja Melayu, namun mereka tidak dibenarkan untuk menganjurkan atau mencadangkan pemansuhan institusi raja dalam apa juga prosiding Parlimen, iaitu pindaan perlembagaan terhadap apa juga peruntukan berkaitan Majlis Raja-Raja dan keutamaan raja juga tidak boleh dilaksanakan tanpa perkenan Majlis Raja-Raja. Dalam aspek perundangan, kedudukan Raja-Raja Melayu agak terselamat bukan sahaja atas kapasiti kedudukan umum tetapi juga keselamatan diri. Peruntukan perlembagaan seperti mana yang telah disebut di atas Undang-Undang Jenayah Negara menjadi kedudukan Raja-Raja Melayu undang-undang yang begitu relevan, iaitu kanun keseksaan. Adalah kesalahan yang boleh dihukum penjara seumur hidup ataupun hukum bunuh. Misalnya, kesalahan berperang melawan raja-raja. Hukuman bunuh juga boleh dikenakan ke atas mereka yang didapati bersalah melakukan kesalahan terhadap tubuh badan raja atau bakal pengganti raja. Sementara itu, penjara seumur hidup atau denda boleh dikenakan ke atas mana-mana orang yang dibuktikan sebagai merancang untuk mencatat atau melucutkan raja daripada tahta mereka. Kerana itu adalah salah satu betapa pentingnya mendaulatkan institusi beraja. Institusi raja telah pun diterima sebagai satu simbol perpaduan. Menerusi Perlembagaan Persekutuan dalam Perkara 153 menjaga kedaulatan orang-orang Melayu tanpa mengabaikan kedudukan dan kepentingan bangsa lain. Ini memberi makna bahawa raja bukan hanya raja kepada sesuatu bangsa atau golongan tertentu sahaja. Raja adalah satu payung kedaulatan negara untuk memberi naungan saksama kepada setiap warga tanpa mengira kaum, agama, bangsa dan juga politik. Raja yang bersemayam di puncak struktur pemerintahan merupakan lambang kuasa dan simbol kepada perpaduan.
Seperti yang kita lihat sehingga ke hari ini, Malaysia masih mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Semua rakyat tidak kira bangsa dan agama hidup aman dan harmoni. Kita menikmati kekayaan seluas-luasnya di muka bumi yang bertuah ini. Negara-negara di Eropah juga masih menggunakan sistem monarki dan menyanjung tinggi raja-raja mereka. Begitulah kita di negara Malaysia ini. Institusi raja di Malaysia pada masa kini perlu dikekalkan dan terus dipelihara. Antara sebab utama institusi raja ini perlu dikekalkan adalah sebagai kesinambungan agama, budaya, adat bersam dan corak hidup kita. Ini kerana kerajaan dan dasar boleh bertukar setiap 5 tahun. Namun, ada beberapa perkara perlu dikekalkan untuk kestabilan dan kesinambungan agama, identiti, budaya dan juga cara hidup masyarakat kita di Malaysia ini. Sejak berkurun lamanya, budaya dan cara hidup masyarakat di Malaysia adalah cara hidup budaya Melayu dan berteraskan Islam. Budaya dan cara hidup ini perlu dikekalkan dan dilindungi kerana ianya adalah asas kepada pegangan moral. Raja adalah penting sebagai pelindung dan pengekal identiti dan cara hidup walaupun kerajaan bertukar ganti di parlimen. Justru, institusi raja-raja di Malaysia ini adalah penting untuk dipelihara dan terus dikekalkan sebagai pelindung kesinambungan kepada identiti, cara hidup dan budaya masyarakat Malaysia dan sebagai institusi semak dan imbang terakhir untuk rakyat dan negara setelah institusi lain seperti parlimen dan mahkamah tidak berjaya. Jadi institusi beraja ini perlu terus dikekalkan kesinambungannya dari semasa ke semasa bagi menjadikan sebuah negara ini sebagai satu negara yang aman dan juga makmur. Daripada video yang telah ditayangkan tadi dapat saya berikan beberapa kesimpulan ringkas, iaitu bagi menjamin kelangsungan tradisi institusi beraja ini sudah pasti perlu adanya perubahan yang berlaku dalam institusi beraja dari semasa ke semasa. Ini akan menjadikan kedudukan institusi tersebut selaras dengan tuntutan masa. Sikap tekun memajukan diri, berkongsi kekayaan dan membuat penegasan dalam beberapa perkara ada kalanya sangat diperlukan. Walaupun kedudukan raja dalam perlembagaan dan sistem perundangan negara agak menyerlah, kita tidak boleh mengharapkan apa yang terpahat dalam undang-undang itu tidak akan terhakis. Ini kerana apa yang disebabkan mengenai perlembagaan ialah ia merupakan undang-undang yang boleh diubah serta bergantung dan berpunca kepada titah raja politik. Justru itu, rakyat berperlembagaan bukan hanya merujuk kepada raja yang bertindak mengikut nasihat jemaah menteri semata-mata, tetapi dalam hal yang begitu jelas ia adalah bermotifkan kepada politik. Raja berperlembagaan harus mengekalkan kebijaksanaan dalam memastikan konsep konstitualisme, terutamanya penyalahgunaan kuasa dilaksanakan sepenuhnya. Assalamualaikum dan hai, saya Zura Zulaika binti Muhammad. Okey, apa yang saya dapat, apa yang saya perolehi daripada video yang dihasilkan ialah kita haruslah mengangkat martabat institusi diraja di negara kita dengan lebih tinggi supaya lebih dikenali oleh masyarakat. Institusi diraja ini juga sangat penting kerana merupakan pemerintah yang tertinggi di negara kita. Institusi diraja juga penting kerana sebarang pindaan mengenai pengurangan hak ataupun sebagainya perlu mendapatkan persetujuan daripada raja-raja. Selain itu, institusi diraja amat penting dalam menyatupadukan rakyat dan juga dalam pentadbiran. Institusi diraja haruslah adil dan telus dalam setiap keputusan yang dibuat. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Happy Mohini binti Yaakob memegang nombor matrik 419-20002261. Bila refleksi dapat saya kongsikan melalui video yang telah kami tayangkan sebentar tadi, dapat saya simpulkan dalam satu pepatah yang saya jumpa di artikel, iaitu raja bertahta raja disembah, yang mana sebagai seorang rakyat perlulah menyatakan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong dan juga negara seperti yang dinyatakan dalam prinsip rukun negara kita yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan juga negara.
kesetiaan kepada raja dan juga negara, yang mana raja adalah payung kepada negara, yang mana menjaga keseluruhan rakyat di negara ini. Setiap warga negara Malaysia perlulah memupuk sikap taat setia, jujur dan juga ikhlas kepada raja dan juga negara kerana ia mampu membentuk satu bangsa Malaysia yang patriotik dan bersatu padu. Baiklah, menepati pepatah telah saya nyatakan sebentar tadi, iaitu raja bertata, raja disembah, yang mana telah menjadi tugas serta tanggungjawab rakyat untuk terus melindungi institusi beraja daripada diperlegahkan oleh mana-mana pihak. Kedaulatan institusi raja bukan hanya atas dasar ia sebuah institusi yang tinggi dan istimewa kepada rakyat Malaysia, tetapi dengan kefahaman bahawa yang di-Pertuan Agong adalah pelindung kepada agama Islam dan juga hak istimewa orang Melayu, Bumiputera, Sabah dan juga Sarawak. Selain baginda juga bertanggungjawab untuk melindungi hak istimewa kaum-kaum lain di Malaysia. Sekian daripada saya, terima kasih. Daripada video yang telah ditayangkan tadi, dapat saya berikan sedikit refleksi ringkas di sini bahawa walaupun kita semua tahu bahawa sistem demokrasi ini adalah satu sistem yang mengangkat suara-suara rakyat dan mempunyai parlimen, tetapi ada kalanya dalam konteks negara kita memang sangat memerlukan institusi beraja ini, terutamanya dalam konteks skop kebebasan asasi, dalam konteks perpaduan negara dan dalam konteks yang lain pula. Kita dapat melihat betapa pentingnya institusi beraja ini dan begitu banyak ia menyumbang dalam bentuk kemakmuran ekonomi. Maknanya daripada segi keseimbangan negara ini, ia adalah antara peluang ekonomi dan peluang dari segi jurang antara kaum. Jadi kita sebagai penduduk dan sebagai rakyat Malaysia ini, kita perlu mematuhi peraturan-peraturan di negara ini. Seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pepatah ini menggambarkan tentang betapa pentingnya wujudnya satu ketaatan kepada sesebuah negara dan pemerintahan negara tersebut dalam rukun negara juga, iaitu rukun negara kedua dan rukun negara ketiga, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, dan keluhuran kepada perlembagaan adalah tanda kita mematuhi undang-undang yang telah didiami di Malaysia ini. Ini adalah cara untuk kita mengadaptasi sosial masyarakat yang perlu diamalkan bagi mewujudkan sebuah negara yang aman dan juga sentosa.